Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Greeting to all of you. Diharap tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan kajian yang sedang saya jalankan dan masih lagi untuk makluman kajian ini masih lagi dalam ongoing proses. Sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya. My name is Maraf Effendi bin Mazuki. Saya merupakan seorang pelajar tahun akhir di Fakulti Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial di Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Jurusan yang saya ambil ialah dalam bidang Sains Correctional dan ini merupakan salah satu tugasan tahun akhir saya, iaitu kajian berkaitan persepsi masyarakat terhadap pemansuhan hukuman mati mandatori. So, untuk tidak melengahkan masa, kita akan teruskan kepada presentation saya yang berkaitan dengan kajian ini. Okey, di Malaysia untuk pengenalan, di Malaysia isu berkaitan pemansuhan hukuman mati ini sering kita dengar dan sering juga diperdebatkan. Jika kita lihat balik perdebatan ini sejak tahun 2015 lagi hangat diperkatakan, tapi sampai sekarang tak ada kata putus berkaitan pelaksanaannya. So sejak pertukaran kerajaan pada tahun 2018, yang mana kerajaan ketika itu ialah kerajaan PH. Kerajaan PH ni melalui janjinya yang ke-27, dia bercadang menggantikan hukuman mati mandatori dengan hukuman mati, maknanya buang mandatori, dan memberi hak kepada budi bicara kepada hakim di mahkamah untuk menjatuhkan hukuman selain jika dilihat hukuman berpatutan, dia akan jatuhkan hukuman mati. Jika tidak, selain daripada hukuman mati lah. So semua tindakan itu diambil bagi kesalahan-kesalahan. Ada 9 kesalahan mengikut kanun kesiasaan dan 2 kesalahan di bawah Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971. So sejak itu isu ni kembali hangat diperkatakan, okey, kembali hangat diperdebatkan, di mana ia mendapat tentangan yang hebat daripada penyokong pelaksanaan kepada hukuman mati ini. Tun Mahathir ketika itu sebagai Perdana Menteri menyifatkan pemansuhan itu adalah satu perkara yang sangat sukar. Dan apa yang Pakatan Harapan boleh buat ialah menumpukan kepada menggugurkan perkataan mandatori saja, yang mana menjadikan ianya hanya hukuman mati. Jadi tertakluk kepada budi bicara hakim melihat kepada kes yang dibicarakan untuk memberikan hukuman lain selain daripada hukuman mati. Maknanya dia tak mandatori. Mandatori ni maksudnya mesti. Contoh sebagai hukuman gantung, hukuman pengedaran dadah. Jika dapati bersalah, hukumannya ialah mesti digantung sehingga mati. Okay. Jadi kalau membuang perkataan mandatori, hukumannya still ada hukuman mati, tapi atas budi bicara melihat kepada keadaan perbicaraan dijalankan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan apakah sumbangan yang diberikan oleh pesalah, hakim boleh mengurangkan kepada bukan hukuman mati, bukan hukuman gantung sampai mati. Okay. So, Malaysia merupakan antara 56 negara yang menjalankan hukuman mati. Hukuman mati di Malaysia ni menggunakan teknik gantung, iaitu menggunakan tali yang dipasang pada leher dan untuk mematahkan tengkuk bersalah. Berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan Perkara 5 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa tiada seorang pun yang boleh nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jadi melalui Perlembagaan Persekutuan ini, sistem perundangan negara dibenarkan melaksanakan hukuman mati atas kesalahan-kesalahan tertentu. So kita tengok kesalahan dia, ada terdapat 32 kesalahan di bawah 8 akta yang berbeza yang mempunyai peruntukan hukuman mati. Daripada 32 kesalahan ini, 11 kesalahan memperuntukkan hukuman mati mandatori, di mana hukuman mati itu adalah satu-satunya hukuman yang boleh dan wajib dikenakan, yang mana saya katakan tadi mandatori. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2017 undang-undang berkaitan dengan hukuman mati ni ada pindaan dibuat ke atas Akta Dadah Berbahaya tahun 1952, yang mana pada pindaan ini membolehkan pihak mahkamah menentukan sama ada seorang pesalah pengedar dadah itu dijatuhkan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup ataupun sepanjang hayat, dan bukanlah hukuman mati mandatori seperti asalnya. Okay.
Kita lihat pada penyataan masalah untuk kajian ini. Seperti yang kita sedia tahu, bila kita tengok pada perkara ini, sudah tentu akan wujudnya kumpulan pro kepada hukuman mati mandatori, dan akan ada juga kumpulan yang pro kepada pemansuhan hukuman mati mandatori. So dua kumpulan ini yang sekarang kita nak tengok persepsi mereka, apa yang mereka buat, apa yang pada pendapat mereka hukuman mati ini perlu dikekalkan, apa yang pada pendapat mereka hukuman mati ini perlu dimansuhkan. So antara kajian antara masalah yang kita tengok ialah kita anggapan bahawa hukuman mati ini sebagai satu hukuman yang menimbulkan ketakutan tu dah tak efisien lagi. Dah tak relevan. Okay? Itu yang dia katakan. Orang tak takut mendengar hukuman mati. Jenayah masih dilakukan, pengedaran dadah masih dilakukan, kes pembunuhan masih ada. Jadi sejauh mana perkara itu betul ataupun melalui persepsi manusia, persepsi masyarakat di Malaysia ni, perkara itu harus dilihatlah. Okay. Yang kedua ialah hak asasi manusia. Adakah hak asasi manusia ini patut diberikan kepada penjenayah-penjenayah yang melakukan jenayah-jenayah, tetap lebih-lebih lagi pada penjenayah yang melakukan jenayah yang kejam, ataupun yang mana kita tengok dalam satu foundation ataupun satu asas yang paling utama untuk dalam hak asasi manusia ini adalah kebebasan untuk hidup. Jadi kalau kita jatuhkan hukuman mati, dia tak boleh di-reverse balik. Walaupun kita dapat tahu selepas dijatuhkan hukuman mati, dia tak bersalah sebenarnya. Jadi hak tu dia akan dipertikaikan. Okay. Yang ketiga ialah kos penjara. Bila kita katakan kita nak penjara sepanjang hayat, kita akan terbayang kos yang wujud untuk penjenayah-penjenayah ni yang perlu ditanggung. Tapi ada setengah yang mengatakan, kajian yang dibuat oleh negara-negara luar mengatakan kos hukuman mati lebih tinggi. Itu yang kita nak tengok apakah persepsi masyarakat berkaitan ini, dan kita juga akan membuat temubual berkaitan dengan untuk mendapatkan maklumat atau data berkaitan dengan kos-kos yang terlibat, yang mana lebih tinggi. Yang keempat ialah retribution. Retribution ni maksudnya balas dendam. Ada setengah masyarakat berfikir jika dia melakukan pembunuhan, maka selayaknya hukuman ni adalah dibunuh. Maknanya hukuman mati. Sama juga dengan hukum syariah, undang-undang syariah untuk agama Islam, yang mana pembunuh akan hukumannya adalah dibunuh, tapi mesti melalui satu proses ataupun pengadilan diadili melalui undang-undang. Okay? Bukan terus bunuh macam tu saja. So dia kena ada saksi, ada macam-macam benda. Okay? Seterusnya kita tengok pada objektif. Okay? Bagi objektif kajian ini ialah kita nak kenal pasti tahap penerimaan pelaksanaan hukuman mati mandatori di kalangan masyarakat. Kita nak kenal pasti persepsi masyarakat ni terhadap relevan atau tak hukuman mati mandatori ini untuk sebagai pencegah jenayah. Kita juga nak mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap kesesuaian hukuman penjara ataupun apa-apa saja hukuman alternatif yang ingin digantikan, ingin menggantikan hukuman mati mandatori. Kita juga nak mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap konsep hukuman mati mandatori yang dikategorikan sebagai mekanisme membalas dendam ni. Okay. Kita nak mengenal pasti sama ada hukuman mati mandatori perlu dikekalkan pada jenayah tertentu atau tak. Contohnya jenayah-jenayah yang kejam. Okey, seterusnya kita tengok pada hipotesis kajian. Ini adalah hipotesis yang wujud daripada objektif dan persoalan kajian. Okay. Kajian-kajian yang kita akan jalankan, apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak uji dalam kajian ini. Seterusnya persoalan kajian. Kita nak tengok persoalan yang wujud berdasarkan objektif kajian adalah seperti yang kita tengok ni. Kita nak tengok adakah masyarakat menerima bahawa hukuman mati mandatori ini sesuai dari sana. Masyarakat di Malaysia ni dia orang punya persepsi ataupun masih tak terima ataupun masih tak sesuai hukuman mati ini dijalankan. Lepas tu kita nak tengok adakah terdapat perbezaan penerimaan pelaksanaan hukuman mati. Kita nak tengok antara kaum, antara jantina, antara kedudukan masyarakat tu sendiri. Lepas tu kita nak tengok masyarakat bersetuju atau tak hukuman mandatori ini mampu mengekang jenayah.
Kita nak tengok perbezaan persepsi masyarakat. Adakah terdapat perbezaan persepsi untuk menggantikan hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup? Adakah masyarakat berpendapat bahawa hukuman mati merupakan satu mekanisme membalas dendam? Adakah terdapat perbezaan persepsi mengikut faktor demografik? Seterusnya kita tengok pada pembacaan-pembacaan yang digunakan untuk kajian ini. Secara khususnya kita banyak melihat pada kajian-kajian yang dijalankan oleh Amnesty International, yang mana Amnesty International ni satu badan hak asasi manusia yang memperjuangkan pemansuhan hukuman mati. Pada akhir, melalui catatan ataupun kajian yang dibuat oleh Amnesty International, pada tahun 2019 saja 106 negara telah memasukkan hukuman mati dalam hukum untuk semua jenayah, dan ada 142 negara yang memang telah masukkan undang-undang ni dan amalan dia. Amnesty International juga merekodkan pada tahun 2019 657 hukuman di 20 buah negara. Dan kita tengok kalau hukuman ni, kebanyakan hukuman yang berlaku adalah di China. Ini yang paling tinggi. China adalah paling tinggi, diikuti dengan Iran, diikuti dengan Arab Saudi, diikuti dengan Iraq dan Mesir. Seperti yang saya maklum tadi, Iran, Arab Saudi, Iraq dan Mesir masih menggunakan undang-undang syariah. So China adalah kekal sebagai hukuman mati terkemuka di dunia. Malaysia macam mana? So Malaysia bersama dengan kumpulan Gambia, Kazakhstan, Rusia, Tajikistan masih mematuhi moratorium rasmi berkaitan dengan hukuman mati. Apa tu moratorium? Penangguhan. Kita ada menandatangani penangguhan hukuman mati. Disebabkan oleh itu, sejak daripada tahun 2014 kita tak menjalankan apa-apa hukuman gantung mandatori ini. Maknanya hukuman diberikan oleh mahkamah, hukuman dijatuhkan oleh mahkamah, tapi pelaksanaan gantung tu masih sampai hari ini tak dijalankan. So, kita masih menangguh untuk menentukannya. Jadi ini yang menyebabkan kita kata ada wujudnya kos yang terlibat. So yang kedua, kita nak tengok kita tengok pada hukuman mati mandatori ini, hukuman pembalasan. Ada yang berkata hutang harta dibayar dengan harta, hutang darah dibayar dengan darah. Seterusnya kita tengok pada hukuman mati mandatori ini, hukuman pencegahan. Daripada segi pembacaan, kita tengok ada yang penjenayah ni dia keluar melakukan jenayah dengan anggapan tak adanya, dia tak akan menganggap bahawa mereka akan ditangkap. Dia orang akan anggap mereka akan dilepaskan. Sebab itulah kita tengok dia orang tak kita tengok setengah cendekiawan yang berhujah tentang ni dengan anggapan hukuman mati untuk pencegahan. Sebab dia orang ni tak akan anggap penjenayah ni, dia tak akan anggap dia orang kena tangkap. Dia orang mesti nak melepaskan diri. So bila ada hukuman mati ni, dia timbul ketakutan lah sebelum dia nak merancang tu. Hukuman mati, isu hak asasi manusia, kita tengok hukuman ganti, cost efektif, semua ni ada dalam kajian-kajian sebelum ini yang dibuat daripada di luar negara maupun dalam negara kita. Ada juga tapi tak banyak. Kita tengok pada banyak kajian yang dijalankan di setiap negara, di luar negara. Antaranya kajian-kajian dijalankan oleh Roger Hood, yang mana dia ni memang terkenal untuk buat kajian berkaitan dengan pemansuhan hukuman mati. Banyak dia punya kajian digunakan semula di negara-negara lain untuk mengukur tahap penerimaan hukuman mati dan adakah pemansuhan hukuman mati itu perlu dibuat di negara-negara itu lah. Metodologi kajian kita nak untuk kajian ni kita gunakan kajian kuantitatif dan kualitatif. Kita guna dua kaedah. Kualitatif kita akan temu ramah ke atas beberapa individu penting dalam sektor berkaitan. Contohnya pegawai penjara, pegawai pusat koreksional, pegawai polis diraja Malaysia dan lain-lain lagi, untuk mendapatkan pandangan dan reaksi mereka terhadap pemansuhan hukuman mati. Dan juga pada masa sama kita nak dapatkan data-data berkaitan dengan kos, khususnya pada pegawai penjara. Dan juga kita nak tengok juga sama ada daripada segi Polis Diraja Malaysia, kita nak tengok keberurangan, kita kata residivis
pengulangan jenayah-jenayah berat ni lah. Contoh pengedaran dadah, dah kena tapi ulang balik, dah kena nak jatuhkan hukuman tapi still lepas tu buat balik. So kita nak tengok benda tu lah. Untuk kuantitatif kita akan buat melalui bolang soal sidik. Bolang soal sidik ni kita dapatkan soalan-soalan yang kita gabungkan daripada bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Malaysia dan digabungkan dengan soalan daripada University of Queensland Foundation berdasarkan tajuk mereka attitude towards the death penalty. So kita gabungkan soalan ni dan kita akan edarkan kepada golongan-golongan masyarakat yang berbeza kaum, berbeza agama, berbeza kedudukan, tempat tinggal, kerja, untuk kita tengok dia punya perbezaan dari segi demografi. Okay. Secara kesimpulan, berdasarkan tindakan yang telah dijalankan, secara kasar kita ada buat temu ramah awal, kita tengok kebanyakannya memang hendak memasukkan hukuman mati ni. Kerana melihat kepada teori yang manusia itu boleh berubah. Manusia itu kalau dijaga dengan baik, dia akan berubah. Tapi pada masa yang sama, orang yang sama juga mencadangkan bahawa hukuman mati ini dikekalkan bagi jenayah-jenayah yang kejam. Contohnya merogoh sehingga menyebabkan kematian, merogoh kanak-kanak, membunuh dan mengedar dadah. So kita tengok balik, maknanya ada macam darjah yang kita perlu lihat dan ukur. Maknanya mereka masih menerima hukuman mati tapi perlu kepada orang yang kejam, yang melakukan jenayah-jenayah kejam ni. Jadi maksudnya di sebalik melihat kepada manusia itu boleh berubah, mereka juga ada yang masih menganggap bahawa retribution, maknanya perlu satu pembalas dendam agar penjenayah ini takut, okay, untuk melakukan jenayah-jenayah yang kejam ni. So hak asasi manusia ni kita tengok kita perlu seimbang. Adakah hak asasi manusia ni perlu ditekankan hanya kepada penjenayah, tidak kepada mangsa jenayah itu sendiri ataupun keluarga mangsa? Mereka juga memerlukan hak asasi, mereka juga menginginkan hak asasi manusia tu. Jadi kalau kita tekankan kepada penjenayah saja, jadi kita ada setengah-setengah masyarakat menganggap ianya tidak adil. Okay. Hukuman alternatif yang dicadangkan tu, kita tengok kemampuan sektor correctional dalam negara kita. Kita tengok kemampuan mereka menangani penjenayah-penjenayah ni dan tempoh masa lama, kalau sepanjang hayat, macam mana nak ada dalam tu kos dia macam mana. So kita kena rely balik lah benda tu semua. So ini adalah rujukan-rujukan yang saya buat. Okay, itu saja untuk pembentangan secara ringkas mengenai kajian ini. Seperti yang saya maklum tadi, kajian ini masih lagi dalam ongoing proses. Diharapkan kajian ini dapat menjadi bahan rujukan terhadap pelaksanaan pemansuhan hukuman mati mandatori dan seterusnya menjadi kefahaman tentang usaha yang cuba disampaikan kepada masyarakat. Bukan nak mansuhkan secara keseluruhan, tapi menyusun kembali untuk menjadikan dia satu penambahbaikan yang lebih baik kepada pelaksanaan hukuman ini. Sehingga itu saya sudahi pembentangan saya dengan ucapan ribuan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.